masjid yang berwarna putih. Itulah Masjid Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah. Selepas itu pandangan lurus ke depan arah tuju saya, itulah Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas itu belum nampak, sekarang ada satu menara kecil di antara hotel yang dua ini. Ada nampak menara kecil, itulah Masjid Umar bin Khattab. Selepas itu kita di jembatan sebelah sana, belum boleh nampak sekarang. Disitulah Masjid Utsman bin Affan. Sedangkan masjid yang banyak kubah yang hijau kecil-kecil ini, inilah Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah artinya Masjid Awan. Jemaah yang kami muliakan, Rasulullah SAW tidak pernah mengajak sahabatnya untuk melaksanakan solat hari raya Idul Fitri di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri adalah hari raya gembira umat Islam. Kalau seandainya di Masjid Nabawi, maka wanita yang uzur, yang tak boleh solat, tak boleh masuk dalam masjid. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabatnya untuk melaksanakan solat hari raya Idul Fitri di sini. Dan di sini juga Rasulullah SAW melaksanakan solat minta hujan di sini. Pada waktu Rasulullah SAW khutbah lama, panas luar biasa. Banyak sekali keringat yang keluar daripada Rasulullah SAW. Allah tidak rela apabila kekasihnya terlalu banyak mengeluarkan keringat pada waktu itu. Yang akhirnya Allah mengirim awan turun ke bumi untuk menutup kepala Nabi SAW dari panasan matahari. Peristiwa itu diberi nama Masjid Awan, yaitu Masjid Al-Ghamamah. Seterusnya silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia segi depan. Okey, kita ke depan. Ya Allah. Baru saya tak duduk. Okey, Haji, Reha, ya Allah, ya Allah. Ayo. Ayo. Para jamaah boleh duduk. Duduk atas kerusi disediakan. Baru sedap. Boleh duduk tapi panas lah. Tak ada teduhan. Boleh lah. Air ada. Okey. Jadi dulu sebelum panas melanda kita. Entan yang dia kena tangkap lagi. Apalah mereka pagi. Duduk ada air. Tak apalah. Allah, Haji, ya Allah. Surah. Aduh. Dan yang di masjid mana? Ghamamah Awan. Yang tu Gumah Abu Bakar Siddiq yang warna putih. Gumah Ali yang antara dua bangunan ni. Sayyidina Umar yang dekat Kubri tu. Kubri itu mana junction, dekat penyambatan tu. Belah kiri itu adalah Gumah Utsman. Okey. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perhati betul kan? Perhati betul. Sorry, Maka mereka nak pergi masjid, rumah mereka dekat dengan masjid ke tidak? Dekat masjid kan? Mana tu Gumah Ali, tu Gumah Abu Bakar. Dan kalau kita tengok lagi, Gumah Bilal kat mana? Gumah Bilal kat sebelah perkuburan Bakit kan, kita pergi, kita nampak ada masjid warna biru hijau tu kan, belah kiri tu kan. Tu masjid Bilal, Gumah Bilal lah. Mana Bilal nak azan, dia akan laungkan, dia akan setiap hari lalu di tengah perkuburan Bakit. Okey, saya nak cerita tuan, iaitu Masjid Ghamamah. Tuan-tuan, sebab apa Nabi tak semayang raya dekat dalam masjid? Sebab hari raya ni Id kembali pada fitrah, suruh bergembira. Jadi nak bagi peluang orang uzur ke, orang haid ke, orang nifas ke, kena pergi masjid. Sebab itu tuntutan disuruh sunat muakkad. Sulang balik,
solat Idul Fitri, Idul Adha sunat muakkad. Muakkad mana sunat yang hampir kepada wajib. Sebab itu kalau kita yang ada bibik, tolong tuan-tuan, hari raya halau pergi masjid, bukan tunggu rumah. Yang ada bibik, ya bibik duduk rumah ya, tunggu nanti buat masa-masa ya orang mau datang. Hak dia tuan-tuan, sunat muakkad. Sebab itu Nabi tidak buat di masjid, dibuat di luar, supaya di luar orang boleh sama-sama bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Satu. Dan ketika berlakunya kemarau panjang, maka Nabi diarahkan untuk melaksanakan solat sunat istisqa. Ni Ramadan. Tuan-tuan pinjam sebanyak. Pinjam sebanyak. Dia buat demo je. Ketika Nabi membaca khutbah, ketika istisqa, dia letak di bahu sebelah kanan dia. Kan? Dia kata, di saat ini marilah kita meminta kepada Allah supaya hujan diturunkan. Dan sama-sama kita beristighfar. Sama-sama kita beristighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah menerima keampunan kita dan Allah berikan kita supaya diberikan hujan turun. Tengah-tengah Nabi baca khutbah, Nabi angkat tangan. Dia ajak para jamaah sama-sama istighfar. Itu cara baca solat. Bila solat dia babitkan istisqa, kena sama-sama istighfar. Nabi baca dalam sumai dalam khutbah. Ikutlah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia kata baca khutbah tuan-tuan, Nabi angkat tangan, dia ambil lidah dia. Lidah dia ada bagi lidah di sebelah kanan, maka letak di sebelah kiri. Maka waktu tu awan berkumpul atas kepala Nabi. Maka dinamakan Ghamamah atau dipanggil Masjid Awan. 3. Yang ketiga tuan-tuan, Rumah Ali. Mana Rumah Ali? Okey. Ketika penaklukan Khaybar, ketika Nabi wafat tuan-tuan, orang belakang tabi'in, dia nak memecah belahkan umat Islam. Waktu tu Abdullah bin Sabah dia main peranan, dia cocok sini, dia lakukan ghazwatul fikr, serangan pemikiran. Maknanya masa tu rumus, tuan-tuan bayang zaman tu tak ada WhatsApp pun, rumus dah hebat. Zaman tu tak ada Telegram pun, rumus dah hebat dah. Dia kata Aisyah telah ambil tanah rakyat. Mentang-mentanglah bapak dia Nabi, mentang-mentanglah bapak dia seorang pemimpin besar, suka-suka hati dia ambil tanah tu. Tuan-tuan, cerita ni dia main makin selalu diucap, makin orang percaya. Menyebabkan Abu Bakar tak selesa. Umar tak selesa orang kata Nabi. Jadi Abu Bakar pergi dengan Umar pergi rumah Ali. Tahu kan Ali ni orang dia boncet sikit, kemudian rambut dia tak ada tengah-tengahan. Ali. Dan waktu tu bila Abu Bakar bagi salam, waktu tu dia tanya Fatimah ada tak? Fatimah tuan-tuan tak pandang muka Abu Bakar. Sebab cerita ni riuh. Dia kata boleh tak saya jumpa dengan Fatimah? Tu baru Nabi baru wafat tuan-tuan. Dia kata ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, semasa hidup kau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah hidup, Umar orang yang sentiasa menyokong Nabi. Tapi penceritaan ini kau boleh percaya? Orang mengatakan aku mengambil hak yang bukan hak aku. Kamu tahu tak, di hari penaklukan Khaybar, di hari itu ada harta ghanimah. Maka Nabi kata, wahai Fatimah, ini harta ghanimah, harta rampasan perang, ambillah harta ini, ayah hadiahkan kepada kamu. Fatimah, kamu tahu tak ya Abu Bakar, ini ialah harta pemberian ayahku untuk aku. Fatimah tidak pandang wajah Abu Bakar, dia malingkan belakang badan dia. Abu Bakar rasa bersalah sangat. Umar rasa bersalah sangat. Dia teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa menyakiti Fatimah
seperti dia menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kisah inilah yang menyebabkan permulaan Ali, tuan-tuan, difitnah, yang mengatakan Osman difitnah. Orang di sebalik tabir tadi nama siapa? Abdullah bin Sabah. Permainan yang cukup licik, rumus yang dimainkan cukup meyakinkan orang berada di Madinah pada waktu itu. Ingat, Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah di bawah mihrab tu. Tuan-tuan, di mihrab sana. Siapa permainannya? Allah bin Sabah. Allah bin, kita tengok Abu Lulu'ah ketika dia bunuh Umar, dia pakuk pisau ke leher Umar Al-Khattab. Hari ini orang-orang Syiah mengagungkan Abu Lulu'ah, di mana kuburnya di Iran, tuan-tuan, hari ini disalut dengan emas. Dia kata inilah tokoh yang tidak didenda. Penceritaan yang cukup hebat, yang sangat meyakinkan. Tuan-tuan, hati-hati buka YouTube, penceritaan ni bermain. Dan ketika Nabi balik daripada haji, waktu tu tuan-tuan, Nabi berhenti dekat Ghadir Khum. Saya nak tanya tuan-tuan, tahu tak kat mana Ghadir Khum? Haji dah habis dah. Ghadir Khum kat mana? Allahu Akbar. Ghadir Khum dekat dengan, kan kita naik kubri tu, kita naik jembatan nak pergi ke Arafah kan, konon ke kiri kan, yang tu dipanggil Ghadir Khum. Hari tu Nabi angkat tangan Ali bin Abi Talib. Semasa Nabi buat kerja haji pada waktu tu Sayyidina Ali tegur para sahabat yang buat haji. Dia kata, mengapa kamu binatang korban kamu tunggang dia? Kalau binatang korban ditunggang, kalau dia capek, kalau dia patah, bukankah tidak boleh laksanakan korban? Ali tegur mereka. Tuan-tuan boleh bayang tak, seorang tak kurang bawa 7 ekor seorang, 7 ekor binatang korban. Tuan-tuan, apa jadi waktu tu? Ramai tidak puas hati dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mengatakan Ali tegur mereka, lalu mereka turun daripada binatang korban tadi. Dia berjalan 400 km sampai ke Mekah. Tuan-tuan rasa kalau jalan 400 km nak marah ke tak nak marah? Okey, naik jalan depan sikit lagi. Okey, jom. Depan lagi. Kita ambil gambar, saya ambil dah. Kita ambil gambar, so kami saya cakap. Jom kita ambil gambar. Oleh nak jaga. Ambil gambar. Tumpang. Okey. Okey, kat sini. Tuan-tuan bapa rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak masjid besar.